Sebelum meninggal dunia, ayah suruh Harun cari Datuk sampai dapat. Sebab Datuk je yang boleh tolong Kak Nonong dan tahu rahsia keluarga mereka, sama ada buruk atau baik. Terutama tentang arwah mak yang dikatakan ada kaitan dengan nasib malang Kak Nonong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab ada klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 204 dan 205, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Harimau tu mengaum. Dari kelopak mata harimau tu mengalir air jernih. Perlahan dia pusingkan badannya lalu tinggalkan Mia. Keadaan kembali tenang semula. Para tetamu mula dihidangkan dengan jamuan. Sambil makan, mereka dihiburkan dengan petikan gambus, tarian Ghazal dan Zampin. Ada pertunjukan dabus yang Abang Mia bawa dari Delhi dan Aceh. Malam tu orang kampung bagaikan berpesta sambil dijaga harimau liar di setiap penjuru halaman rumah Mia. Hari ini saya akan tukar daripada nama TJ ke Tama je ya. Senang sebut sikit. Nama Datuk TJ pula saya akan sebut Datuk je. Okey, jom. Seminggu lepas pernikahan Mia dengan Andi, Datuk dah buat persiapan untuk pulang ke Semenanjung. Abang Mia 3 hari lepas perkahwinan Mia, dia dah berangkat ke Jakarta atas urusan perniagaannya dan berjanji untuk jumpa Datuk di Pulau Pinang. Tarikh, tempat dan waktu akan ditentukan kemudian. Macam mana cara Abang Mia nak hubungi Datuk yang sentiasa berkelana dari satu tempat ke satu tempat yang lain, Tama tak tahu. Datuk pilih jalan pulang ikut pesisir pantai menghala ke utara yang bermula dari Kuala Tukal melalui beberapa buah perlabuhan hingga ke Belawan dan rancang nak singgah di Medan, Delhi sehari 2. Kemudian baru seberang Selat Melaka dengan bot dagang dan turun di Batu Uban, Pulau Pinang. Masa Haji Basilam datang ke rumah penginapan, Datuk bagi tahu rancangan dia pada Haji Basilam. Haji Basilam pelik. Kenapa Datuk cari jalan susah? Kenapa tak balik ikut jalan datang je? Lagi senang dan cepat sampai. Kenapa nak menyusuri pantai sampai ke Delhi? Kata Datuk, dia nak cari kawan lama yang menetap di kawasan Istana Delhi tu. Kawan dia tu ada hubungan dengan kerabat di Raja Perak, tapi tak ada kuasa sebab dia menentang Inggeris, lalu dipecat oleh orang Inggeris yang berkuasa di Perak. Maka saudara maranya yang lain dilantik jadi raja. Setiap kali dia datang ke Perak nak jumpa kaum kerabatnya dekat sana, mesti dia akan singgah ke rumah Datuk. Isterinya penari di Istana Delhi tu. Tak lama kemudian Haji Basilam pulang ke rumah Batu nak bagi tahu Mia dan Andi tentang rancangan Datuk tu. 2 hari kemudian, lebih kurang pukul 7 pagi, sebuah kereta jenis Ford berwarna hitam berhenti di halaman rumah penginapan Tama dengan Datuk. Dengan senyuman, Haji Basilam keluar dari kereta. Beberapa minit kemudian, Andi dan Mia sampai di kaki tangga rumah. Kereta ini untuk siapa, Haji? Tanya Datuk. Untuk awak berdua lah, Mia yang suruh cari, jawab Haji Basilam. Disebabkan semua barang-barang dah siap kemas, tanpa buang masa, Datuk dan Tama segera masuk ke dalam kereta. Selamat jalan Tama. Andi hulurkan tangan. Tama genggam tangannya penuh erat sambil pandang ke mata Andi. Sudah tiba masanya Andi dan Tama berpisah. Wajah Andi nampak pilu. Akhirnya berjurai juga air mata Andi dan Tama. Tak mampu bertahan lagi, termasuklah si Mia. Lepas drama air mata pagi tu, enjin kereta pun dihidupkan dan perlahan bergerak tinggalkan Haji Basilam, Mia dan Andi di halaman rumah. Sepanjang perjalanan, semua kenangan dan detik manis bersama Andi datang dalam fikiran Tama
Tama bagikan putaran filem. Sampai ke Kuala Tukal, Tama dan Datuk segera menuju ke pelabuhan. Cuma 1.5 jam je mereka berada dekat Kuala Tukal tu sebelum naik kapal barang menuju ke Belawan. Perjalanan yang jauh tu tak menjemukan sebab kapal yang mereka berdua tumpang singgah di beberapa buah pelabuhan yang kebanyakan penghuninya cukup ramah dan baik hati. Perjalanan mengambil masa hampir 2 minggu untuk sampai ke Belawan. 2 minggu berada dalam kapal dagang, Tama sempat mengenali berbagai-bagai etnik bangsa Indonesia yang bercakap dalam berbagai-bagai logat. Setiap penumpang rasa terkejut bila tahu Tama dengan Datuk dari Tanah Semenanjung. Mereka perlihatkan rasa hormat dan ramah dan mengatakan orang Tanah Semenanjung, Tanah Jawa dan Sumatera tetap serumpun yang dipisahkan Laut Selat Melaka. Dari segi kepercayaan, adat resam dan budaya hampir serupa. Mereka sampai di pelabuhan Belawan hari Selasa pukul 11 pagi ketika hujan turun rintik-rintik. Kemudian Datuk sewa teksi sapu menuju ke sebuah kawasan perumahan yang letaknya tak jauh dari kawasan istana bekas Kesultanan Delhi. Perjalanan dari Belawan ke pinggir kawasan Istana Kesultanan Delhi tak menjemukan. Pemandu teksi sapu yang berasal dari Tapanuli cukup ramah dan bangga dengan rumpun Melayu. Dia ada sebut beberapa nama saudara mara yang dah lama berhijrah ke Tanah Semenanjung. Kebanyakannya tinggal di kawasan Tapah, Termeloh dan Kajang. Beberapa nama yang disebut tu merupakan orang penting di Tanah Semenanjung ketika itu. "Berhentikan saya dekat rumah tu," kata Datuk sambil tunjuk ke arah rumah papan separuh batu terletak dekat hujung jalan. "Dekat sini, Pak." "Ya," jawab Datuk. Bila kereta berhenti, Tama nampak pemandu tu kerutkan dahi dan bertanya, "Apa hubungan Datuk dengan pemilik rumah ni?" Datuk cakap itu kawan karib dia. "Oh, saya memang kenal dengan pemilik rumah tu. Kalau nak ke seberang, dia selalu guna kereta saya untuk ke pelabuhan. Namanya Raja Aminuddin. Isterinya penari istana. Tapi dia dah meninggal 3 bulan lepas. Meninggal dekat Pulau Pinang dan dikuburkan dekat sana. Kebetulan anak perempuan sulungnya kerja dengan konsul Indonesia dekat sana." Datuk tergamam. Kemudian dia mengucap panjang sambil berdoa untuk arwah. Kata Datuk, setahu dia, isteri Raja Aminuddin tu dah meninggal kerana penyakit ganjil 5 tahun lepas. Dia dapat tahu dari seorang kawan. Lepas tu pemandu tu cadangkan Datuk berjumpa dengan anak bongsu Raja Aminuddin yang namanya Harun Fadilah. Di kalangan keluarga dipanggil Run je. Dia duduk dekat kawasan ni. Isterinya orang Kota Lama dekat Kuala Kangsar, tapi isterinya tak ada balik ke Kuala Lama. Datuk renung ke arah Istana Kesultanan Delhi atau Istana Maimun yang dibina sekitar tahun 1888. 18 tahun kemudian, pada tahun 1906, dibangunkan pula Masjid Raya berhadapan dengan Istana Maimun. Tanpa buang masa, Tama dan Datuk masuk semula ke dalam kereta. Mereka dibawa pusing-pusing seluruh kota Medan dan akhirnya berhenti di satu kawasan perniagaan yang terletak di Jalan Medan Binjai. Pemandu bunyikan hon kereta 2 kali depan sederet kedai 2 tingkat separuh batu dan papan. Seorang lelaki muda berusia sekitar 30 tahun muncul di pintu. "Bang Jemain, apa hal?" jerit seorang pemuda berkulit putih berwajah tampan di kaki 5 bangunan. Si pemandu segera keluar daripada kereta. "Abang ada bawakan sahabat karib ayah kamu dari Semenanjung." "Syukur, Allah makbulkan permintaan ayah saya. Berapa tambangnya Bang Jemain?" "Tak payah, abang halalkan. Abang gembira bila dapat pertemukan kamu dengan sahabat karib arwah ayah kamu." "Terima kasih. Semoga Allah berikan rezeki yang halal untuk kamu dan keluarga." Datuk dan Tama bersalaman dengan Jemain. Kemudian dia beredar dari situ. Sebaik saja Jemain beredar, Harun bawa Tama dan Datuk masuk ke dalam kedainya yang jual bermacam-macam jenis kain, termasuk kain songket Palembang dan batik batu bara. Tak lama kemudian, Harun ajak mereka berdua ke rumah. Harun suruh pekerja dia uruskan kedai. Dengan kereta Fiat lama, mereka menuju ke rumah Harun. Sebaik saja daun pintu rumah terbuka, seorang perempuan tua sambut mereka. "Tetamu dari Tanah Melayu, kawan karib arwah ayah," kata Harun. "Perkenalkan Datuk dan Tama pada perempuan yang jadi pembantu rumahnya." Perempuan separuh baya tu hanya tersenyum sambil anggukkan kepala. Kata perempuan tu, dia ingat lagi arwah ayah Harun selalu sebut tentang kawan karibnya yang berkampung di Perak. Mungkin Datuk lah orangnya. Kabarnya orangnya serba boleh, handal ilmu dunia dan akhirat. Lepas tu Harun suruh pembantu rumahnya buatkan air dan siapkan makan tengah hari untuk tetamu mereka. Kata Harun, arwah ayahnya selalu suruh pembantu
pembantu rumah dan pekerja di kedai panggil dia sebagai Raja Harun Fadilah. Ayah bangga dengan keturunan rajanya yang menentang Inggeris di tanah Melayu. Malam tu, selesai solat isyak berjemaah, mereka duduk di anjung rumah. Dari arah istana terdengar ketukan gong dan gesekan biola dari anak-anak muda di halaman istana Maimun. Kata Harun, isterinya dah 3 minggu pulang ke kampung halaman di Sayung dekat Kuala Kangsar sebab nak uruskan perkahwinan adik perempuan bongsunya. Ayah mentuanya bernama Syafi'i Wahab. Lebih kurang 3 minggu lagi Harun akan ke Sayung dengan kakak sulung dan kakak nombor 2 dia sekali. Siang tadi Jamain ada bagi tahu aku kakak sulung kamu kerja dengan konsul Indonesia di Pulau Pinang. Siapa namanya? Aku dah lupa. Anak kesayangan ayah kamu tu. Kata Harun nama kakak sulung dia tu Dang Haryani. Mereka panggil Nonong je. Memang dia kerja dekat Pulau Pinang, tapi sekarang dia bercuti. Ada dekat sini. Dia pergi ke Tanjung Pura, rumah Khadijah, kakak nombor 2 dia. Suaminya orang Tanjung Pura. Mereka ada 2 orang anak, seorang perempuan dan seorang lelaki. Masing-masing berumur antara 10 dan 11 tahun. Nonong cukup sayang dengan anak-anak saudara dia. Masa cuti selalu dia habiskan masa dengan anak-anak saudaranya dekat Tanjung Pura tu. Jarang dia berada dekat rumah. Datuk dan Harun masih bercerita tentang Nonong masa kecil. Datuk yang banyak tahu tentang zaman kanak-kanak si Nonong ni. Beberapa minit kemudian, pembantu rumah Harun datang ke ruang tamu dan mengatakan makanan dah siap. Terima kasih kak, sekejap lagi kami makan. Kalau macam tu kakak balik dulu ya. Silakan kak. Lepas pembantu rumahnya beredar, Harun bagi tahu sejak ayahnya meninggal, pembantu rumahnya tak nak tinggal dekat bilik yang dah disediakan. Dia akan balik ke rumahnya dan akan datang lepas subuh dan balik ke rumah waktu macam ni. Maafkan aku Run. Kenapa memanda? Si Nonong tu dah berumah tangga Run. Belum memanda? Kakak sulung kamu tu dah agak berumur. Kenapalah dia berat jodoh sangat? Orangnya cantik, berpelajaran. Kalau tak silap umurnya dah masuk angka 4. Apalah malangnya anak angkat aku tu. Berkawan memang ada, tapi tak sungguh-sungguh. Agaknya si Nonong yang tak nak menikah. Saya tak fikir yang Kak Nonong macam tu memanda. Pelik juga. Agaknya belum sampai jodoh kot. Agaknya lah. Kemudian Harun ajak mereka makan. Selesai makan malam, mereka kembali ke ruang tamu, sambung berbual semula. Harun nampak resah, macam ada benda dia nak luahkan. Kalau kamu rasa benda tu baik, luahkan. Kalau tak, lupakan saja, kata Datuk. Akhirnya Harun luahkan apa yang terpendam dalam dada dia. Kata Harun, sebelum ayah meninggal dunia, memang dia berusaha cari Datuk. 2-3 kali dia datang Perak. Malangnya dia tak jumpa. Ada sesuatu yang nak disampaikan pada Datuk. Sebelum meninggal dunia, ayah suruh Harun cari Datuk sampai dapat. Sebab Datuk je yang boleh tolong Kak Nonong dan tahu rahsia keluarga mereka, sama ada buruk atau baik. Terutama tentang arwah mak yang dikatakan ada kaitan dengan nasib malang Kak Nonong. Alright, sampai sini dulu sambungan siri bercakap dengan jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.